Sekejap Okay, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Waalaikumsalam. Selamat petang, cikgu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay, semua sihat ke? Dah minum petang? Sihat, cikgu? Dah. Okay, dah. Alhamdulillah. Okay, bagus. Okay, cikgu terlebih dahulu cikgu nak ucap terima kasih sebab join kelas cikgu petang-petang ni sebab bila cikgu terpaksa lah buat kelas tambahan kan sebab kan kita banyak tinggal topik-topik yang sebelum ni jadi cikgu nak cover balik jadi cikgu nak buat kelas tambahan belah petang ni. Semua okey kan? Tak apa kan? Luangkan masa sikit. Okey cikgu, demi SPM. Boleh. Okey boleh Okey, jadi sebelum tu cikgu nak ambil attendance dulu. Okey, kalau cikgu panggil nama nanti nanti kamu semua nanti on mic cakap ada ke tak ada. Lepas tu kalau yang macam mic problem ke apa boleh say hi lah dekat chat box ni. Boleh? Okey, kalau cikgu tengok dekat list ni, Farhanis ada? Saya, cikgu. Okey, Maya Raini? Saya. Okey, Muhammad Nabil? Saya, cikgu. Ni Ayumi ada? Saya, cikgu. Okey, Nur Kamalia? Ada, cikgu. Okey, Nurul Amira ada? Ada cikgu. Okey, ada. Sebab kalau nak ikutkan student ada yang tak dapat masuk lah mungkin sebab internet kot. Mungkin diorang join lambat kot. Okey, tak apalah kalau macam tu cikgu nak tanya, kamu semua dah ready ke belum nak belajar petang ni? Ready. Jom. Ready. Okey, semangat Okey, dah ready Okey, kalau macam tu cikgu mula Okey, kejap ada Jihan nak masuk Jia okey? Dia masuk dah kan? Okey, jadi cikgu start lah Okey, kejap. Okey, semua nampak tak slide yang cikgu share ni? Nampak, cikgu. Okay, Nampak cikgu. Okey, untuk kita start belajar hari ni, cikgu nak kamu tengok video ni dululah. Sekejap Sekejap. Okay, basically cikgu nak kamu tengok betul-betul lah video ni dan fahamkan. Sebab video ni memang menentukan apa yang kita nak belajar hari ni. Okay. Duduk sebelah sana yang... Okay, cikgu test ulang. Dengar tak suara video ni? Dengar. Dia duduk sebelah sana. Okay, dengar sekejap Mari kita beralih ke tempat duduk sebelah sana yang kurang orang. Ada di antara mereka di sini yang bersin tanpa menutup hidung atau mulut mereka. Ya, sesetengah orang memang tidak bertimbang rasa. Saya harap saya tidak jatuh sakit duduk begitu dekat dengan mereka tadi. Apakah yang boleh menghalang kuman daripada menjangkiti badan kita? Okay, jadi cikgu nak tanya, kamu ada idea tak tentang video ni? Sebab dia tanya apakah yang boleh menghalang kuman daripada menjangkiti badan kita? Ada sesiapa yang volunteer tak untuk bagi idea? Antibody. Immune Okay, system. antibody lagi. Okay, immune system lagi. Okay, immune system. Lagi ada siapa lagi nak jawab? Tak ada dah. Okay, jadi hari ni sekejap
Okay, jadi kamu semua dah tengok kan apa yang video tu cakap. Jadi sebenarnya hari ni kita nak belajar pasal keimunan manusia 11.1 pertahanan badan. Okay, tapi sebelum tu cikgu nak recap baliklah pembelajaran kita sebelum ni. Kita ada belajar kan pasal kamu ada belajar pasal mendefinisikan keimunan. Lepas tu kamu ada belajar pasal maksud antigen, apa maksud antibody. Kamu pun dah tahu apa maksud itu patogen. Betul tak? Kamu ingat lagi tak apa yang kamu dah belajar sebelum ni? InsyaAllah cikgu. Ada ingat Okay, jadi sebenarnya yang saya recap tadi tu kira pengetahuan awak yang sebelum tu pentinglah untuk awak ingat balik untuk kita gunakan dalam topik hari ni. Okey, jadi hasil pembelajaran kita hari ni adalah memerihalkan 3 barisan pertahanan badan manusia. Yang pertama, barisan pertahanan pertama yang tidak spesifik yang terdiri daripada fizikal dan kimia. Okey, yang kedua, barisan pertahanan kedua tidak spesifik yang terdiri daripada demam, keradangan dan fagositosis. Okay, yang ketiga, barisan pertahanan ketiga dia spesifik. Dia terdiri daripada antibody dan sel memori. Okay. Okay, jadi kita nak pergi ke barisan pertahanan pertama. Okay, jadi yang seperti kamu semua tahu, patogen ni dia memang akan cubalah masuk badan kita melalui macam banyak tempat. Sepertinya contoh macam rongga terbuka, seperti macam mata, telinga, hidung, paras. Okay, sewaktu macam kita sedut nafas kan, kita bernafas pun dekat udara tu pun kita tak tahu kan udara kita ada macam, yelah ada mikroorganisma yang dah tercemar. Okay, lepas tu dekat semasa perkubuhan seperti buang air kecil atau peluh, okay, waktu kita makan dan minum, kita pun tak tahu kita punya makanan dengan minuman kita bersih ke tak kan. Okay, yang last kali ni, luka pada kulit yang terbelah sebab bila kita luka jadi ada ruang lah patogen untuk masuk kat dalam badan kita. Okay, jadi kita nak pergi yang pertama. Apa yang barisan pertahanan pertama buat untuk bertahan apabila diserang? Okay, yang pertamanya adalah enzim lysozyme. Enzim lysozyme ni dia merupakan protein antimikrob yang dapat bunuh bakteria. Okay, basically enzim lysozyme ni dia ada dekat air mata, hingus dan air liur. Okay, yang keduanya dekat membran mucus. Membran mucus ni dia ada mucus yang mengandungi enzim lysozyme. Sama juga fungsi enzim lysozyme ni. Dia untuk bunuh bakteria lah basically. So dia akan bunuh bakteria yang masuk dekat dalam sistem respirasi kita. Okay, yang ketiganya mekanisme pembekuan darah. Okay, mekanisme pembekuan darah ni dia untuk menghalang kemasukan bakteria melalui luka. Jadi mekanisme pembekuan darah ni dia pentinglah untuk bila kita luka, jadi dia kena ada pembekuan darah tu untuk tutup kita punya luka daripada bakteria tu nak masuk dekat kita punya tempat luka tu. Okay, jadi kalau kamu tengok dekat sini ada cikgu sediakan QR code dekat sini. Nanti kalau kamu free, bolehlah kamu scan QR code ni untuk tengok macam mana proses pembekuan darah tu. Boleh semua? Ke cikgu laju sangat Boleh cikgu. Okay, boleh. Terima kasih. Okay, seterusnya asid hidroklorik juga dia merupakan barisan pertahanan pertama di mana dia terdapat dekat dalam perut kita. Basically dia untuk bantu untuk guna bakteria yang ada pada makanan dengan minuman kita. Okay, seterusnya kulit. Okay, macam awak nampak dekat sini, struktur kulit ni dia ada 3 lapisan tau. Yang ada epidermis, dermis dengan hypodermis. Cikgu sure lah memang kamu dah belajar kan struktur kulit ni untuk pembelajaran yang lepas. Okay, kalau tengok kat sini dia macam kecil sikit gambar ni. Okay, kalau tengok kat sini ada 3 lapisan. 3 lapisan ni lah yang buatkan kita punya kulit ni tebal dan sukar untuk mikroorganisma ni tembus kulit kita. Dia merupakan pelindung fizikal untuk kita. Okay, jadi seterusnya struktur kulit ni juga dia ada kelenjar sebum. Kalau kamu tengok dekat gambar ni, cuma dia kecil sikit lah. Dia ada yang warna kuning ni, okay, dia ada kelenjar sebum. Dia fungsi dia untuk merembeskan sebum dan untuk bunuh bakteria sebab dia ada minyak dengan asid untuk halang mikroorganisma tu. Dia merupakan pelindung kimia. Okay, selain itu kulit juga mempunyai peluh yang dirembes mengandungi enzim lysozyme. Okay, enzim lysozyme ni macam cikgu cakap tadi, function dia satu je lah untuk bunuh bakteria.
Okey, seterusnya kulit ni juga dia macam dia unik tau. Dia ada proses secara berterusan yang dipanggil macam penanganan lapisan sel mati pada permukaan kulit secara berterusan. Jadinya kalau macam lapisan kulit kita tu dia sentiasa macam yelah dia selalu macam mana dia selalu tertanggal, jadi mikroorganisma ni dia takkan duduklah dekat permukaan kita sebab dia akan dibuang sekali dengan kulit-kulit yang mati tu. Okey, sebelum cikgu nak masuk barisan pertahanan kedua ni, boleh tak cikgu nak sesiapa volunteer untuk listkan balik, cerita balik apa yang ada dekat barisan pertahanan pertama tadi, listkan balik. Saya cuba ya cikgu. Okey, boleh. Malia Ya saya. Okey, boleh. Dia ada dekat kulit tu dia ada kelenjar sebum untuk merembeskan sebum. Okey. Ada enzim lysozyme. Okey. Itu untuk bunuh bakteria. Okey, betul Malia. Yang lagi 4 lagi, kalau awak listkan je pun tak apa. Lagi 4 Awak listkan je yang kita dah, yang cikgu dah sebut tadi tu. Okey, kejap. Oh yang Yang tadi kita kulit. bagi. Oh ni yalah. Saya tak ingat cikgu, sorry. Okey. Ini So enzim lysozyme ni dia ada dekat air mata, hingus dengan air liur. Lagi satu mucus lah. Mucus ni yang melapisi dekat sistem saluran pernafasan kita. Macam tu lah. Itu yang saya faham. okey, betul lah tu. Maksudnya Malia fokus lah tu. Okey, terima kasih Malia. Sama-sama. Okey, jadi kita akan masuk untuk barisan pertahanan kedua. Jadi basically kalau patogen tu dah masuk dekat sistem pertahanan pertama kita, jadi dia akan tembus pula untuk masuk barisan pertahanan kedua. Okay, jadi mari kita tengok apa yang terdiri daripada barisan pertahanan kedua. Okey, jadi kalau kamu semua tengok gambar yang cikgu tunjuk ni, dia menunjukkan apa? Fanis? Orang sakit. Orang sakit. Lagi spesifik sebab dia ada berpeluh, macam pakai termometer. Demam. Okey, betul. Terima kasih Fanis. Sama. Okey, betul demam. Okey, yang kedua, cuba kamu tengok ada satu komik ringkas dekat sini. Agak kamu boleh teka tak apa yang komik ni nak bagi tahu? Apa dia punya mekanisme dia? Cikgu panggil Mira boleh? Untuk jawab soalan ni. Mira ada? Cikgu? Mira boleh tak bagi tahu apa yang Mira faham daripada komik ni yang cikgu tunjuk ni? Sekejap cikgu. Okey, boleh. Maksud cikgu macam mana? Cikgu nak saya terangkan apa? Kini apa-apa je lah yang awak faham pasal komik ni dia nak bagi tahu apa ataupun yalah apa-apa. Fagositosis kot cikgu sebab dia makan. Oh, betul tepat sekali. Okey, jadi terima kasih Mira. Terima kasih cikgu. Okey, kalau kamu semua tengok sini, okey betul jawapan dia fagositosis sebab yang kalau kita nampak kat sini kan ada yang warna putih besar ni kan. Putih besar ni dia sel darah putih. Okey lah, yang lagi dua hijau dengan kuning ni nampak jahat ni dia patogen. Jadi cara ringkas ni cikgu nak cakap fagositosis ni dia proses sel darah putih makan patogen tu lah. Okey, next gambar dekat sini, kalau kamu nampak dekat sini ada kulit yang luka, lepas tu ada darah putih, lepas tu ada patogen. Jadi kalau kamu nampak dekat sini dia ada kawasan yang bengkak, yang berlaku bengkak lepas tu warna merah. Jadi dia nama dia adalah keradangan. Okey, seterusnya. Okey, untuk demam ni, kalau kita demam, kiranya kita punya sel darah putih kita akan aktif tau untuk macam mana? Okey, sel darah putih kita ni akan lebih aktif waktu kita demam sebab dia nak bunuh semua mikroorganisma yang ada dekat badan kita tu lah.
Okay, seterusnya kalau kamu tengok dekat gambar ni merupakan proses fagositosis. Okay, kalau proses fagositosis ni kalau kamu tengok ada 5. Okay, yang pertama kalau kita tengok sel fagosit ni, dia akan keluarkan kaki dia. Dia akan menunjukkan kaki palsu dia iaitu pseudopodium ke arah bakteria tu untuk dia kepung, untuk dia telan, untuk dia makan lah. Okay, dan yang kedua ni, bila sel fagosit ni, dia dah makan, dia dah telan, jadi dia akan bentukkan satu vacuole membrane yang dinamakan fagosom. Okay, yang ketiga ni pula, fagosom ni, dia akan bergabung dengan lysosom ni. Lysosom ni dia ada enzim lysozyme tau. Macam yelah cikgu dah sebut banyak kali tadi. Enzim lysozyme ni satu je dia untuk musnahkan bakteria. Okay, yang keempat ni bakteria ni dia dah dimusnahkan lah oleh enzim tadi tu. Okay, yang kelima ni last kali ni bila dia dah makan, okay, dia akan singkirkan lah sisa yang dia dah makan tadi tu, dia nak buang ke luar sel. Okay, sini juga cikgu letak QR code supaya kamu lagi mudah lah untuk tengok macam ya lagi seronok lah untuk tengok animasi dia kan macam mana cara dia makan tu. Okay, next keradangan. Keradangan ni dia basically bahagian yang bengkak lepas tu menjadi merah dan berasa sakit. Okay, kalau tengok kat sini yang cikgu letak gambar ni, kat sini ada nampak kawasan jangkitan, dekat sini kulit. Okay, so kulit kita dekat sini dah ditembus oleh macam objek yang tajam kan kat sini. Okay, jadi bila kita punya kulit dah ditembus oleh something ataupun objek yang tajam, tisu kita akan rosak. Okay, bila tisu kita rosak, dia akan bebaskan histamin. Histamin tu pula, dia akan merangsangkan gerak balas keradangan. Keradangan ni, yang ni lah yang saya cakap tadi. Dia akan jadi bengkak, lepas tu jadi merah, lepas tu rasa sakit. Okay, tapi histamin ni, fungsi dia akan menyebabkan kita punya salur darah dekat sini, kapilari darah kita ni akan mengembang. Jadi kita punya aliran darah kita ni akan lebih banyak lah untuk pergi dekat kawasan jangkitan tu. Okay, sebenarnya histamin ni juga dia akan meningkatkan ketelapan kapilari darah ni supaya sel fagosit ni akan senang masuk, akan senang pergi dekat kawasan jangkitan ni. Okay, dalam masa yang sama, mekanisme pembekuan darah pun akan berlaku sebab yelah dia nak tutup lah kan tempat yang luka tadi tu supaya darah tak sentiasa keluar. Lepas tu supaya patogen lain pun tak akan masuk. Okay, yang keempat ni, okay, macam biasalah kalau untuk dia makan, dia nak musnahkan bakteria ni, dia akan jalankan proses fagositosis. Okay, next. Okay, kalau dah patogen tu dah masuk, dah berjaya juga melepasi pertahanan kedua, okay, barisan pertahanan ketiga pula akan diaktifkan. Okay, barisan pertahanan ketiga ni dia merupakan gerak balas keimunan oleh sel limfosit, sel darah putih. Okay, so sel limfosit ni dia akan hasilkan antibody yang bertindak balas dengan antigen yang ada pada patogen. Okay, kalau macam kamu tengok gambar dekat sebelah ni, okay, tindakan antibody ni dia adalah spesifik. Setiap jenis antibody ni dia hanya boleh bergabung dengan antigen yang tertentu saja. Maksudnya kat sini kalau macam antibody ni dia jenis dia type A, jadi dia pun akan bergabung dengan antigen type A juga. Macam tu, dia tak boleh gabung macam antibody type A, antigen type B, dia tak boleh, dia spesifik. Okay, next. Sel limfosit dia terbentuk dekat dalam nodus limfa, dekat dalam gambar ni untuk menghasilkan antibody. Okay, berdasarkan gambar ni lah, awak agak-agak dekat mana je bahagian yang ada nodus limfa? Cikgu nak panggil Maya, boleh jawab? Ya cikgu, apa tadi soalannya? Soalan cikgu, kan berdasarkan gambar ni, Maya boleh bagi tahu cikgu tak dekat mana je nodus limfa ni ada dekat bahagian kita? Dekat bahagian badan kita. Saya cuba ya cikgu. Okay, boleh. Saya rasa dekat saraf tu Kak Sarah, okay tak apa. Terima kasih Maya. Okay, betul dia dekat saraf, cumanya kalau dekat nodus limfa ni, dia kalau kita tengok berdasarkan gambar dekat sini, yang warna merah ada dot merah ni, nodus limfa ni dia dekat bahagian leher, lepas tu dia dekat bawah pelipat kita punya ketiak tu, lepas tu dengan last kali dia ada dekat macam
pelipat yang celah antara kita punya kaki tu kan. Dekat situlah ada 3 tempat je noda selifar ni dekat badan kita. Okey, seterusnya sel limfosit ni dia terbahagi kepada 2 iaitu sel limfosit T dengan sel limfosit B. Okey. Okey, jadi kita tengok apa fungsi limfosit T dengan B ni. Sel limfosit T ni dia untuk menyerang sel-sel yang dijangkiti oleh patogen. Okey, dalam masa yang sama juga dia akan merangsang sel limfosit B untuk menghasilkan sel memori. Okey, contohnya kalau macam badan kita dijangkiti oleh patogen yang sama yang sebelum ni kita dah kena, jadi sel memori ni dia akan dirangsang dengan serta-merta sebab sel memori ni dia dah simpan maklumat yang sebelum ni dia dah simpan maklumat patogen yang kita dah kena sebelum ni. Jadi dia senanglah untuk hasilkan antibody untuk dia musnahkan balik patogen yang sama tu. Okey. Jadi faham tak apa yang cikgu terang tadi ke laju sangat? Okey cikgu. Okey kan? Okey, jadi kalau semua dah faham, cikgu nak buat short exercise sikit tau. Tapi sebelum pergi ke short exercise tu, cikgu nak ada cerita ringkas sikit yang berkaitan dengan kita punya short exercise ni. Okay, ni cerita ringkas dia macam ni. Okay, pada satu petang, Ali ni dia main bola. Okay, bila dia main bola dekat padang kawan-kawan dia beradah lah kan. So sambil dia berlari, dia tenang bola ni, dia jatuh. Okay, dia jatuh dekat ni lah. Dia jatuh tersembam dekat atas rumput ni. Okay, secara tak langsung bila dia dah bangun, dia tak tengok dekat mulut dia tu tiba dia termakan rumput. Okay, lepas tu bila dia termakan rumput tu, dia pun perasan kaki dia luka. Okay, jadi kamu sekali kamu ingatlah cerita ni untuk kamu jawab short exercise nanti. Sekejap Okay, cikgu ada letak link untuk kamu masuk dekat short exercise ni. Dekat chat box. Kamu boleh tekanlah link tu untuk masuk buat short exercise. Okay, semua dah pergi dekat link tu, dekat link Nearpod tu. Dekat sini cikgu ada tunjuk dia punya kod dia. Dah cikgu. Okay, dah masuk Cikgu tutup dia punya kod. Cikgu tengah tunggu lagi ni yang nak masuk. Okey, Malia dah masuk, Nabil dah masuk. Ada lagi ramai lagi ni yang tak masuk. Ke line cikgu slow On the way cikgu, on the way. Jiha belum masuk lagi. Okey. Cikgu ingat line cikgu slow. Okay, Fanis dah join, 3 orang. Okay, tak apa Mira, awak tak join tak apa. Patutnya ada 6 kan? Fanis, Malia, Maya, Nabil, Niki ni Yumi Yuza Yumi. Siapa lagi yang tak masuk?
Najiha? Okey, Jiha dah masuk. Jadi total 6 orang lah sebab Mira tak dapat masuk. Okey. Okey, kamu boleh nampak kan dekat new port ni gambar untuk situasi pertama. Nampak tak? Nampak. Okey, nampak kan? Okey, jadi untuk kita punya permulaan short exercise kita ni, okey, berdasarkan situasi pertama, okey, relate juga dengan tadi cerita ringkas yang cikgu dah cerita tadi. Okey, boleh tak kamu semua nyatakan mekanisme yang terlibat dalam barisan pertahanan pertama? Okey, kamu boleh letak kamu punya jawapan dekat sini, lepas tu nanti kamu post je. Okey, basically yang situasi pertama ni, Ali ni dia baru je jatuh, dia belum lagi termakan rumput tak pun dia belum lagi, dia punya kaki dia belum lagi luka. Jadi dalam barisan pertahanan pertama tadi, apa yang 5 mekanisme yang salah satu yang sesuai dengan situasi pertama ni? Tadi ada kan, tadi cikgu ada explain tadi macam enzim lysozyme, ada asid hidroklorik, ada mekanisme pembekuan darah, ada kulit, ada membran mucus. Jadi antara 5 tu yang mana kamu rasa? Oh yo, Nabil. Faham Okay. Lagi 2 orang lagi? Okay, Jiha. Okay, cukup. Okay, jadi sana lysozyme dengan membran mucus. Okay, jadi jawapan dia adalah betul lah kulit sebab tadi kan cikgu cakap tadi dia belum lagi jatuh, dia belum lagi ada rumput untuk masuk mulut dia. Okay, jadi betul lah ni jawapan dia kulit. Okay, semua betul. Maksudnya semua faham lah apa cikgu ajar tadi. Okay, next kita pergi ke situasi kedua. Okay, situasi kedua ni pula kalau kamu tengok, okay, Ali ni dia termakan rumput. Jadi bila dia termakan rumput tu, apa yang, yelah mekanisme apa yang terlibat untuk dia menghalang bakteria masuk untuk pertahanan pertama ni? Okay, lagi. Okay. Okay, lagi seorang lagi. Okay. Okay, jadi cikgu nak dekat sini, dekat nearport ni kamu boleh tekan like tau dekat love ni. Jadi cikgu dah tengok banyak jawapan dekat sini. Ada enzim lysozyme, ada ILEO, tapi ada satu je jawapan yang cikgu rasa yang memang tepat yang kena dengan situasi ni. Okay, jadi kalau cikgu nak minta kamu semua untuk like dekat banyak-banyak jawapan ni, untuk kamu like dekat mana jawapan yang paling tepat. Okay, cikgu dah nampak dah ada orang like. Okay. Okay, lagi. Okay. Baru 4. Lagi 2 lagi. Okay, dah cukup 7. Okay, jadi jawapan yang betul dekat untuk situasi kedua ni adalah asid hidroklorik dekat jawapan Mira ni. Sebab macam tadi cikgu cakap tadi kan bila dia termakan something, jadi asid hidroklorik ni lah yang akan mencerna, akan bantu pencernaan dia sebab yelah dia makan rumput ni kan ada bakteria kan. So jadi asid hidroklorik ni lah yang akan musnahkan bakteria yang masuk dekat dalam perut dia tu. Kita apa tak apa. Awesome, boleh cuba lagi. Okay, next kita akan pergi ke situasi ketiga. Maaf. Okay, untuk situasi ketiga ni,
Kalau kamu tengok dia punya lutut dia dah berdarah. Okey, bila dah berdarah tu, apa mekanisme yang terlibat dalam barisan pertahanan pertama? Okey, betul. Okey, Malia bagi jawapan yang lagi spesifik lah, lagi. Okey, lagi 3 lagi jawapan. Nabil, Maya. Niki ni tak? Darah ke Farah? Okay, tak apa. Okay, dah cukup 7. Okay, jadi jawapan yang betulnya mekanisme pembekuan darah. Okay, tapi keradangan ni pun betul juga Nabil sebab yelah sebab berlaku kat tempat luka ni kan, jadi mesti ada berlaku macam cikgu cakap tadi bengkak, merah tu kan. Betul juga, boleh terima. Okay. Jadi jawapan yang paling tepat sekali untuk situasi ni inilah mekanisme pembekuan darah. Dia akan bentikan darah kita dululah untuk kepada darah daripada dan terus keluar mengalir dengan patogen nak masuk. Okay, next kita akan pergi ke situasi yang keempat. Okay, bayangkanlah kalau macam situasi yang 1, 2, 3 tadi tu kan dia dah lepas pertahanan pertama kan. Okay, yang ni pula dia dah masuk ke barisan pertahanan kedua. Jadi dekat sini ada gambar kaki luka, lepas tu ada dia spesifikkan lagi ada satu gambar. Jadi gambar ni dipanggil apa tu? Tadi cikgu dah ajarkan mekanisme kedua ni dia ada 3. Demam, ada fagositosis dengan ada keradangan. Nom. Lagi 2 orang lagi. Siapa lagi? Fanis dengan okay, Maya dah. Fanis. Okay, jadi betul lah kamu semua betul. Jawapan dia adalah fagositosis. Okay, rasanya semua dah faham lah fagositosis tu apa dia kan. Memang senang lah kan dia punya maksud. Maksud dia just kau tengok kat gambar ni, okay, sel darah putih makan bakteria. Itu je dia punya maksud fagositosis. Okay, kita akan pergi ke situasi yang last untuk kita punya short exercise. Okay, situasi kelima ni. Sila nyatakan bagaimana mekanisme barisan pertahanan ketiga ni berlaku. Okay, kalau kamu tengok dekat gambar ni, dia ada patogen, dia ada antigen, dia ada sel darah putih, okay, dia ada antibody. Okay, kalau kamu lupa, cikgu akan buka balik Cikgu nak buka balik slide cikgu tadi. Takut kamu lupa. Okay, cikgu dah buka slide, kamu boleh tengoklah dekat slide yang cikgu present tu. Kamu rasa mana yang jawapan yang sesuai untuk gambar tadi tu? Macam mana dia mekanisme dia bergerak balas tu? Bila dah ada sel darah putih, ada antigen, ada patogen. Okay, betul. Mira betul. Kita kata body spesifik betul. Salah betul. Okay, betul. Malia pun betul. Okay, lagi 5 orang. Okay, betul. Nabil betul. Okay, Fanis punya jawapan betul juga. Cuma tak lengkap Fanis. Jiha pun kurang tak lengkap. Betul-betul cuma dia tak lengkap. Tak lengkap sikit jawapan. Lagi 2 orang. Maya dengan siapa seorang lagi? Maya dengan Miki kot. Belum jawab lagi. Okay, Maya dah antibody bertindak balas. Okay, Maya punya jawapan pun betul cuma dia tak lengkap je lah.
So ada seorang lagi. Okay, tak apalah. Nak tunggu ni lambat pula kan. Okay, jadi jawapan dia betul lah yang macam kamu semua cakap ni. Betul lah macam sebab ada antibody ni dia akan berat balas dekat antigen yang ada pada patogen. Lepas tu antibody ni juga dia spesifik. Dia hanya boleh bergabung dengan antigen yang tertentu sahaja. Jadi jawapan kamu semua untuk situasi kelima ni semua betul. Okey, jadi cikgu nak minta kamu jangan left lagi ataupun jangan keluar lagi nail pot ni tau sebab sekejap lagi cikgu ada something nak minta kamu buat dekat nail pot ni. Okey, jadi cikgu nak untuk memantapkan lagi kamu punya pengetahuan ni cikgu nak buat aktiviti Kahoot. Okey, boleh semua? Boleh. Boleh cikgu. Okey. Jom, jom. Okey, jom. Keluar ke? Sekejap tak keluar pula. Okey, dah keluar. Okey, kamu dah nampak kan ada kod dekat Kahoot tu kan? Dah keluar kan? Okey, Naga dah masuk. Kamalia siapa? Tak tahu. Kamalia lah tu. Okey, Maya lagi 4 orang. Cikgu, Ya saya. ni Ayuni tanya macam mana nak masuk cikgu. Ayu ni dia siapa nak masuk? Oh, dia terkeluar pula. Macam mana Sekejap saya letak kod je lah dekat dia. Kod Kahoot je lah. Yumi masuk Kahoot je lah. Yes, betul. Okey, Yumi Sekejap you tengok Yumi nak masuk. Okey, Yumi baru nak masuk. Yumi try kalau boleh masuk boleh lah, kalau tak boleh pun tak apa. Okey, kita tunggu Yumi kejap nak tengok Yumi boleh masuk ke tak boleh masuk. Dia kata line dia slow cikgu. Oh ya kan, sorry cikgu tak boleh nak tengok, cikgu kena buka kat sini. Okey, tak apalah Yumi, tak apa. Yumi tak masuk tak apa sebab line slow kan. Okey, jadi kita teruskanlah kita punya soalan, nak buat soalan Kahoot ni sekarang. Okey, sebab ada semua, ada 2, 4, 5. Tapi tak cukup lagi ni, baru ada 5, patutnya 6 kan? Mira tak masuk lagi. Ke Mira tak boleh masuk?
Okey Mira, tak apa. Kalau awak boleh join je tapi nama Mira tak ada sini, macam mana saya nak, saya nak proceed soalan ni. Okey, Mira dah masuk. Okey, jadi cikgu start Semua boleh? Cikgu start sekarang? Okey. Itu Jom. soalan pertama. Okey, ada 10 soalan. Senang je soalan dia. Okey, sistem imun bermaksud sistem pertahanan badan. Betul ke salah? Okey, semua betul. Sebab senang je kan, kamu pun mana belajar sebelum ni, lepas tu belajar lagi. Okey, next. Oh, bukan Malia. Bukan Malia paling tinggi. Okey, next soalan kedua. Apa tu patogen? Senang sangat ni soalan dia. Oh, ada juga yang jawab yang lain, mungkin kamu keliru kot jawapan dia. Tak pun kamu tertekan kan. Tak apa. Cikgu faham. Okey, bukan Malia. Bukan Malia lagi mendahului. Okey, next. Soalan ketiga. Berapakah barisan pertahanan badan manusia? Ni paling senang lah ni. Okey, semua betul. Cepat je kan jawab kan. Okey, next. Okey, bukan Malia lagi. Okay, next soalan betul ke salah? Barisan pertahanan pertama merupakan barisan pertahanan yang tidak spesifik. Dekat awal tadi cikgu ajar. Okay, ada juga yang salah. Okay, mungkin dia keliru kot sebab ada 3 kan tadi kan. Ada spesifik, ada yang tak spesifik. Okay, tak apa. Okay, next. Okay, next soalan nombor 5. Barisan pertahanan ketiga adalah barisan pertahanan yang spesifik. Betul ke salah? Oh, ada juga yang salah. Okay, tak apa. Cikgu Usim tekan lagi ni. Okay, kita next soalan yang ke-6. Barisan pertahanan ketiga terdiri daripada ada 2 je tadi yang cikgu sebut tadi. Apa tu? Dekat awal-awal pembelajaran tadi. Ya, betul, antibody dan sel memori. Okay, yang antibody saja ni sebab dia ada sel memori sekali, so dia ada 2. Okay, next. Okay. Soalan yang ke-7. Okay, enzim ni cikgu rasa dah banyak kali cikgu sebut ni tadi daripada awal sampai habis rasanya. Okay, nasib baik semua betul. Okay, senang je kan. Sekali enzim lysozyme lah untuk guna bakteria. Okay, next soalan yang ke-8. Apa maksud fagositosis? Ni cikgu rasa dekat short exercise ni semua betul rasanya. Tak ada salah. Harapnya tak ada yang salah lah. Oh, ada juga yang salah ni. Kenapa ni? Tekan ya? Okay, tak apa. Okay, next. Soalan yang ke-9. Betul atau salah? Ni pun rasanya sama juga. Cikgu ada bagi dekat short exercise tadi. Okay, semua betul. Okay, Malia daripada tadi dia nombor 1. Okay, soalan last. Sel deposit terdiri daripada? Oh, ada juga 1 je salah. Okay, sel deposit terdiri daripada T dengan B. Ada 2. Okay, kita tengok siapa yang naik podium. Mestilah Malia kan. Nombor 3 Fanis. Nombor 2 Nabil. Nombor 1 bukan Malia. Okay, Tania. Tania untuk 3-3 ni. Nombor 4 Jiha. Nombor 5 Maya. Mira nombor 7 Okay, tak apa. Okay, tapi berdasarkan apa yang cikgu tengok semua tadi tu, cara kamu jawab tu semua cikgu assume semua dah boleh faham lah tajuk yang cikgu ajar hari ni, dah boleh dapat kot.
Okay. Okay, cikgu nak kamu pergi balik dekat Nearport tadi tu. Kamu tak keluar lagi kan dekat kat website Nearport tadi? Ke dah keluar? Belum. Belum lagi kan? Okay. Okay, jadi cikgu nak kamu tulis kamu punya refleksi dekat bahagian ni. Kat bahagian dekat Nearport ni. Cikgu buka. Macam mana kelas hari ni, okey ke tak okey? Atau kamu rasa macam ada nak minta cikgu tambah baik ke? Boleh tulis tak dekat Nearport tu? Ke tak keluar? Hello? Sedang tulis. Oh, senang tulis. Okey. Cikgu ingatkan tak keluar. Takut tak keluar dia punya dia punya tu tempat nak type tu. Takut ada problem. Sebenarnya cikgu tak buka dekat chatbox ni sebab tengah buka benda lain jadi tak nampak dekat chatbox ni. Okay, Jiha dah respon. Thank you Jiha. Welcome cikgu. Okay, cikgu share boleh tak Jiha punya refleksi ni? Boleh cikgu. Okay, cikgu share. Semua boleh tengok juga yang Jiha punya refleksi ni. Jiha cakap, okay, sebelum sesi pengajaran, saya tak tahu pun yang barisan pertahanan ni ada 3, tapi setelah PDPC hari ni, saya dah tahu dengan lebih mendalam tentang barisan pertahanan ini. Okay. Okay, semua. Mira dia ada problem kan? Cikgu, saya dah tak boleh type cikgu. Macam mana ni cikgu? Ya, tak dengar? Apa ni? Saya dah tak boleh typing cikgu. Ya? Saya nak bagi refleksi tak boleh. Ni ada sebelum sesi pengajaran tadi tak tutup lagi. Jiha punya ni. Macam mana saya nak type cikgu? Saya mengerti apa yang Nabil rasa. Saya tak boleh tulis lagi. Tak apalah macam ni. Jangan macam tu. Tapi Nabil dah boleh tulis dah dekat sini, dah ada dah. Malia cikgu, Malia. Malia punya pun dah ada juga. Malia cakap ni kan, kejap pada hari ini saya telah belajar apa-apa semua. Nabil punya pun dah keluar dah dekat cikgu punya ni. Kejap cikgu share. Apa yang Syam tak apa cikgu? Ya? Cikgu, saya tak habis tulis lagi. Okay, tak apa. Tulis. Okay, tak apalah, awak tulis je lah kan. Tapi sebelum kita akhirkan kita punya pembelajaran hari ini, okay, cuba kamu tengok balik dekat slide yang cikgu share ni. Okay, cikgu nak kamu buat kerja rumah muka surat 204 dekat praktis formatif 11.1. Nanti lepas dah habis ni, dah habis kelas ni, buatlah tu je sikit je soalan dia. Boleh nampak tak soalan dia? Semua dah habis tulis kan? Dah cikgu. Okay, dah kan. Yang cikgu share slide tu pun boleh nampak yang kerja rumah tu. Okay. Okay, jadi kalau tak ada apa-apa, ke kamu ada soalan nak tanya? Pasal kita belajaran kita hari ni.
Tak ada soalan. Okay, tak ada soalan Okay, kalau macam tu, kalau tak ada soalan, cikgu akhiri kita punya kelas ni dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you semua sebab join cikgu punya kelas tambahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Okay, bye. Bye-bye.